Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Topik hari ini adalah berkenaan dengan pengendalian file ataupun file handling dalam Python. Baik, pertama sekali kita tengok kenapa kita perlukan pengendalian file. Tujuan dia senang saja. Kita nak simpan data kita secara kekal. Kalau ingat balik daripada video sebelum ni, saya kata semua data-data kita dalam bentuk pembeli ubah, list dan sebagainya, semua tu akan disimpan dalam memori utama kita, specifically dalam RAM. Dan kenapa kita guna RAM adalah disebabkan kelajuan dia. Kadar baca dan kadar tulis data dalam RAM lebih tinggi daripada kadar baca dan kadar tulis memori kedua. Tapi RAM ada satu masalah, dia bersikap volatile. Maknanya data kita akan hilang jika kita matikan punca kuasa komputer kita. Jadi kalau ada data-data penting yang kita nak simpan secara kekal, kita perlu simpan data tu ke dalam memori kedua kita. Dan situlah datang keperluan pengendalian file dalam Python. Sebagai tambahan, kita tengok untuk memori utama kita, kita ada ROM. ROM ni dia bersikap tidak volatile. Tapi kita tak boleh simpan data dalam ROM sebab dia read-only memory. Data yang dah ada dalam ROM ni kita tak boleh modify ataupun ubah suai. Dan sebenarnya data yang terkandung dalam ROM ni adalah firmware. Firmware ni software yang komputer kita perlu untuk berfungsi dengan betul. Baik, sekarang kita tengok macam mana kita boleh kod pengendalian file kita dalam Python. Sebelum kita boleh tulis atau baca file kita, kita perlu buka file tu dulu. Buka ni maknanya kita ambil file kita daripada memori kedua dan kita load dalam memori utama kita. So, cara pertama nak buka file adalah dengan format macam ni. Kita bagi satu nama pembeli ubah, boleh apa-apa nama yang kita suka. Kemudian sama dengan open. Kita gunakan fungsi open. Dalam fungsi open kita boleh bagi dua parameter. Parameter pertama adalah lokasi dan nama file. Kemudian kita letak koma. Untuk parameter kedua, kita masukkan mode operasi kita. Kemudian lepas dah open, kita boleh proses file kita, sama ada kita nak baca ataupun kita nak tulis ke file kita. Dan dah selesai proses file, kita close file tu, gunakan fungsi close. Take note, segala proses untuk file kita, sama ada untuk baca atau untuk tulis, perlu berada di antara fungsi open dan close. Jangan letak di luar daripada fungsi ni. Baik, untuk format kedua, kita gunakan kata kunci with dan as. Cara tulis dia, kita tulis with, kemudian fungsi open. Fungsi open ni sama macam dekat atas ni, kita masukkan dua parameter, kemudian gunakan kata kunci as dan masukkan nama pembeli ubah kita. Dan format untuk with dan as ni sama macam struktur kawalan kita. Dia perlu ada colon dan segala proses di bawah with dan as ni perlu diindentkan. So, since kita dah indent kod kita, kita tak perlu lagi guna fungsi close. Python akan tahu secara automatik semua kod yang diindent ni adalah kepunyaan file ni. Baik, satu lagi saya nak tambah adalah file yang Python buka ni, dia akan buka sebagai satu objek. Buat masa sekarang, kenyataan ni tak ada apa-apa makna lagi untuk kita sebab kita belum tengok object oriented programming. Cuma take note, objek ni dia adalah koleksi data ataupun variable dan methods ataupun functions dalam satu kelas. Itu saja yang kita perlu tahu buat masa sekarang. Dan insyaAllah kalau berkesempatan, saya boleh buat satu series untuk object oriented programming. Dia tak boleh jadi satu video sebab topik dia agak advance dan panjang. Masa saya belajar dulu pun satu full semester belajar object oriented programming saja. So insyaAllah kalau berkesempatan saya akan buat topik ni. Baik, sekarang kita tengok mode-mode operasi yang kita boleh guna untuk buka file kita. Baik, mode pertama adalah mode R. R ni short for read. Mode ni dia akan buka file untuk dibaca. Okey, kita tak boleh tulis file, kita hanya boleh baca file kalau kita specify mode kita sebagai R. Dan Python dia akan paparkan ralat jika file tu tak wujud. Mode kedua adalah A. A ni short untuk append.
Mode ni dia akan buka file untuk ditambah kandungan. Maknanya kalau kita dah ada satu file yang ada kandungan, Python dia takkan override file tu. Dia akan tambah kandungan baru ni lepas baris yang paling akhir dalam file kita. Dan file akan dibuat jika tidak wujud. So, dia takkan paparkan ralat, dia akan buat file baru untuk kita. Mode seterusnya, W. W ni short untuk write. Mode ni akan buka file untuk ditulis. Tengok poin kedua dia, dia kata file baru akan dibuat setiap kali. Maknanya, Python dia akan override file lama kita. File lama dan kandungan lama tu akan dibuang. Python akan buat file baru dan masukkan kandungan yang baru. Banding dengan A tadi, Python dia takkan buang file lama tu, dia akan tambah kandungan dalam file lama. Kalau W, Python akan buang file lama tu, dia akan buat file baru berserta dengan kandungan yang baru. Baik, ini 3 mode asas yang kita akan selalu guna dalam pengendalian file kita. Sekarang kita tengok mode-mode special. Yang pertama adalah simbol tambah. Simbol tambah ni kita boleh guna dengan mana-mana mode yang kita bincangkan tadi. Sama ada dengan R, A atau W. Apa tambah ni buat? Dia akan modify mode-mode kita ni supaya dia jadi baca dan tulis. Contoh mode R ni, dia akan buka file untuk dibaca saja. Tapi bila saya tulis R tambah, dia akan buka file untuk dibaca dan ditulis. Then, kita ada format file kita. Sama ada kita nak dalam format .txt file ataupun text file, kita gunakan mode T. Ataupun kita nak dalam format binary file, kita gunakan mode B. By default, kalau kita tak specify format untuk file kita, secara automatik Python akan gunakan format text file. Dan untuk video ni pun, saya hanya akan fokuskan pada text file saja. Untuk binary file, saya akan bincangkan dalam video yang lain. Baik, proses file pertama yang kita nak tengok adalah macam mana kita nak tulis ke file. Ingat, untuk tulis ke file, kita ada dua operasi asas, iaitu A dan W. Dan cara nak tulis ke file, kita gunakan fungsi write. Fungsi seek, dia akan ubah posisi cursor dalam file. Dan fungsi tell, dia akan pulangkan posisi cursor dalam file kita. Sekarang, kita cuba kod dalam Python. So, sebelum kita start kod, saya save file Python saya dulu. Di dalam directory tutorial Python, saya namakan dia file handling 1. Okay, kita tengok. File Python kita dibuat dalam directory tutorial Python. Sekarang saya nak buat satu lagi directory ataupun folder di mana saya nak simpan text file yang saya akan kod sekali lagi. Folder ni saya namakan text file holder. So sekarang skrip Python saya akan disimpan dalam directory tutorial Python, di mana text file yang kita akan kod sekali lagi akan disimpan dalam directory text file holder, which is satu subdirectory tutorial Python. Saya tak campur kedua-dua file ni, dia nampak lebih teratur dan organized. Baik, kita start kod Python kita. So first, untuk buka file, kita perlu bagi nama pemilih ubah. Kat sini saya nak guna nama yang senang, saya guna F sama dengan kemudian fungsi open. Okay. Dalam fungsi open ni, saya kena bagi dua parameter. Parameter pertama adalah lokasi bersamaan dengan nama file, dan parameter kedua adalah mode operasi file. So, untuk parameter pertama, saya nak masukkan lokasi dia. Lokasi dia adalah kat sini, text file holder. So, saya copy path ni, saya masukkan dekat sini. One thing to note, Windows dia gunakan backslash untuk path ke directory. Tapi dalam Python kita tahu backslash tu adalah tanda untuk escaping. So kita kena ubah backslash ni ke slash biasa. Okay, kita dah ada lokasi. Sekarang kita masukkan nama file. Contoh saya nak namakan file ni file 1.txt. txt adalah text file. Untuk operasi saya gunakan W tambah, senang. Kita boleh tulis dan kita boleh baca sekali. So satu praktis yang bagus, lepas kita open, kita terus close. Saya tulis f.close supaya kita tak lupa sekali lagi. So sekarang
apa-apa proses yang saya nak buat, saya boleh tulis di antara fungsi open dan close. Okey, untuk tulis, kita gunakan fungsi write. So, saya ambil nama pembelubah file ni f.write. Contohnya, saya nak tulis nama saya Commander Shepherd. Okay, and then saya nak tambah satu lagi line. Saya nak tulis saya suka makan ramen. Okay, sekarang kita tengok hasilnya. Bila saya run, kita tengok file kita dibuat dalam directory yang kita specify dekat sini, text file holder. Dan dalam file ni, Python dia tulis apa yang kita nak tulis kat sini. Nama saya Commander Shepherd, saya suka makan ramen. Cuma kita tengok Python dia tulis kedua-dua ayat ni dalam satu baris. Kalau kita nak dia paparkan ayat kedua ke baris baru, di akhir ayat pertama ni kita masukkan \n. Ingat, dalam Python \n ni adalah untuk ke baris yang baru. Sekarang kalau saya run, kita tengok ayat kedua kita, saya suka makan ramen, berada di baris yang baru. Baik, sebelum kita buat proses yang lebih mendalam dengan file kita, saya nak buat perubahan sikit untuk parameter pertama dalam fungsi open ni. Kita tengok lokasi dan nama file ni panjang sangat. Saya nak pendekkan dia. So, apa yang saya boleh buat adalah C Python tutorial Python ni saya boleh gantikan dengan .slash. .slash ni kita panggil dia current working directory. Current working directory ni adalah directory di mana Python script kita di run ataupun di executed. Tempat Python script kita disimpan dan tempat Python script kita di run tak semestinya sama. Kita boleh simpan script kita di directory lain dan run dia daripada directory yang lain. Current working directory ni adalah directory yang script kita di run ataupun di executed. Contoh dalam case ni, script kita simpan dalam directory tutorial Python. Dan shell ni bila dia run, dia akan run script kita daripada directory yang kita simpan dia. So dalam case ni, current working directory kita adalah C Python tutorial Python. So apa yang saya tulis kat sini adalah daripada current working directory, which is C Python tutorial Python, pergi ke text file holder yang ni dan access file 1.txt. Kalau saya nak file tu dibuat dalam current working directory, saya tak perlu specify mana-mana directory lepas current working directory saya. Contoh sekarang, kalau saya run, kita tengok file tu akan dibuat dalam current working directory. Dan kalau saya nak file saya tu dibuat dalam satu directory atas daripada current working directory, saya buat .slash. Sekarang bila saya run, kita tengok current working directory kita adalah C Python tutorial Python. Satu directory atas daripada tutorial Python adalah Python. Kalau kita pergi ke Python, kita tengok file satu kita dibuat dalam directory ni. So ni cuma some extra knowledge berkaitan dengan current working directory. So sekarang saya restore semua ke default setting saya. Saya ubah, ok. Baik, seterusnya kita cuba guna mode operasi A. A ni short for append. Ingat balik, dia untuk tambah kandungan dalam file kita. So kita dah ada satu file di mana kita masukkan dua ayat ni. Sekarang bila saya run dengan mode operasi A, kita tengok Python dia akan tambah kandungan file kita. Dia takkan padam kandungan yang lama, dia akan tambah kandungan lepas baris yang terakhir. Banding dengan W tadi, bila kita run, Python padam file tu, dia buat file yang baru. Baik, sekarang kita tengok cara untuk baca file. Tadi kita dah tulis, sekarang kita nak baca dia. Mode operasi untuk baca file adalah R. Fungsi-fungsi yang kita boleh guna untuk baca file, yang pertama adalah read. Read dia akan baca seluruh file. Contohnya file tu ada 100 baris, dia akan baca ke semua 100 baris tu. Kemudian kita ada read line. Read line dia akan baca sebaris ayat saja.
Contohnya, kita guna readline sekali, dia akan baca sebaris ayat. Kita gunakan dia sekali lagi, dia akan baca baris ayat yang seterusnya. Kalau kita nak baca 100 baris ayat gunakan readline, kita kena gunakan readline sebanyak 100 kali. Kemudian kita ada readlines. Readlines ni dia akan masukkan ke semua baris daripada file ke dalam list. So contoh sekali lagi, file kita kalau ada 100 baris, readlines ni dia akan ambil ke semua 100 baris tu, masukkan dia ke dalam list. So dalam list kita akan ada 100 elemen daripada 0 hingga 99. Baik, sekarang kita kembali ke Python. Take note, mode operasi saya dah ubah ke W balik dan saya gunakan tambah. Tambah ni maknanya saya boleh baca dan tulis file. Dan dalam folder text file holder saya dah buang file lama saya. Tak kisah sebab mode W ni dia akan buat file baru setiap kali kita run code kita. So apa yang saya nak buat? Saya nak tulis dua ayat ni ke dalam file kita, kemudian saya nak baca dia. Baik, untuk baca kita tengok kita boleh gunakan nama pemulubah file kita f dot kemudian fungsi read. Fungsi read ni akan pulangkan konten ataupun kandungan file kita. Untuk nak dipaparkan di shell, kita gunakan fungsi print. Okey, sekarang bila saya run, kita tengok Python dia gagal paparkan kandungan file kita. Kita check balik, file kita kosong ataupun ada kandungan. File kita ada kandungan, tapi Python tak dapat paparkan kandungan ni di shell. Baik, kenapa jadi macam tu? Sebabnya adalah kedudukan cursor file kita. Baik, bila kita open file kita, cursor dalam file ni dia akan berada di baris yang paling awal dan di belah paling kiri. Dan kita tulis nama saya Commander Shepard, cursor kita akan berada lepas perkataan Shepard dekat sini. Dan ada simbol /n, cursor akan ke baris yang baru. Kemudian kita tulis pula saya suka makan ramen, cursor akan berada lepas perkataan ramen. Lagi satu /n, cursor ni sekali lagi akan ke baris yang baru. So bila fungsi read ni cuba baca file kita, cursor dalam file kita dia ada di baris yang ketiga. Dan dalam file kita, baris ketiga kita kosong, tak ada apa-apa ayat dekat sini. So fungsi read ni dia pulangkan string kosong dan Python dia cuba paparkan string kosong tu di shell kita. Sebab tu kita tak nampak apa-apa. Jadi cara penyelesaian dia adalah kita kena bawa cursor kita ni ke posisi yang paling atas ataupun posisi kosong. Cara nak code dia, sebelum kita read, kita kena tulis f.seek kosong. Ingat balik, fungsi seek ni adalah untuk ubah posisi cursor dalam file kita. Sekarang bila saya run, kita tengok baru Python dapat paparkan kandungan dalam file kita. Selain daripada tu, fungsi seek ni boleh juga digunakan untuk paparkan sebahagian daripada ayat kita. Contohnya saya nak paparkan ayat pertama ni start daripada saya. So saya tengok berapa karakter yang saya kena skip. Ni adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. White space ni pun dikira sebagai satu karakter. So saya masukkan 5 dalam fungsi seek ni. Dan bila saya run, tengok ayat pertama kita akan start dengan saya. Baik, sekarang kita tengok fungsi readline pula. Sebelum tu saya set balik seek ni ke 0. Di sini saya tulis f.readline. Dan bila saya run, kita tengok Python dia paparkan sebaris saja daripada file kita. Kalau saya nak paparkan baris kedua, saya panggil readline ni sekali lagi. Sekarang kita tengok Python dia paparkan baris yang kedua sekali. Kita cuba panggil readline sekali lagi. Kita tahu file kita ada 2 baris saja. Tapi kalau kita panggil readline 3 kali, kita tengok di tempat ketiga ni Python paparkan blank. Sebab readline ni dia pulangkan nilai string kosong. Tak ada apa dekat posisi baris ketiga. Next kita tengok readlines. Readlines kita tahu dia akan simpan ke semua line tu dalam list. So ni list kita yang start dan akhir dengan square bracket. Dalam ni ada 2 elemen. Elemen pertama adalah nama saya Commander Shepard bersamaan dengan /n. Dan elemen kedua adalah saya suka makan ramen.
since fungsi readlines ni akan pulangkan baris-baris file kita dalam bentuk list, kita boleh gunakan struktur kawalan ulangan untuk akses elemen-elemen dalam list ni. So apa saya boleh buat? Saya boleh tulis for line in f dot readlines. Okay. Kemudian print line. Okay. Saya komen baris yang ni. Dan bila saya run, kita tengok Python dia paparkan setiap baris daripada file kita yang dimasukkan dalam list ni. In fact, Python ni dia nak menyenangkan kita lagi. Kita sebenarnya tak perlu pun tulis .readlines. Kita boleh directly tulis for line in f. F ni nama pun boleh ubah file tu. So bila saya run kod macam ni, kita tengok kita akan dapat hasil yang sama macam sebelum ni. Python still dapat akses setiap baris dalam file kita. Baik, itu saja tutorial kita untuk hari ini. Tutorial hari ini adalah berkaitan dengan pengendalian file untuk text file saja. Topik binary file saya akan buat video asing. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya di comment section di bawah. Terima kasih.